kekecohan ke airport. Okey. Sebenarnya tak ada apa kekecohan di airport. Kabarnya bilik VIP tu di bawah pengurusan Jabatan Bahagian Istiadat dan Protokol JPM. Dia satu, saya ingat di bawah MAB ya. Saya dah ketinggalan lah isu ini. Apapun, apabila seorang ketua pegawai pengurusan tertinggi masuk ke situ, patutnya pegawai yang bertugas di bahagian VIP itu inform segera, lapor segera dengan pegawai immigration untuk standby bagi mencop ketua pengarah perkhidmatan awam itu untuk berlepas keluar. Jadi kalaulah penyambut tetamu ke pegawai yang menjaga itu agak ada inisiatif, benda ni tak jadi isu. Dia menjadi isu apabila tak ada pegawai immigration, KKPA panggillah pegawai tertinggi dalam KLIA itu. Jadi apabila dia orang kerajaan, dia dah biasa berbintang-bintang dekat bau dia. Jadi pada dia pakai uniform kan. Jadi pada saya biasalah tu, siapa pun pakai uniform, lagak dia satu macam. Itu pengalaman saya lah. Jadi patutnya cepat-cepat minta maaf, sediakan dia. Saya dulu kursus di Intan dalam bahagian tata tertib ni lah, termasuk nak menjawab soalan bos-bos ni. Kalau bos maki saya dengan cepat kata, yes sir, saya silap tuan. Tak maaf tuan, saya silap tuan. Kalau kita kata kita silap, minta maaf tuan, takkan tuan tu nak maki kita lagi. Dari itu apa yang berlaku Ishak Harun, sikap mentaliti pegawai immigration yang tak mengakui kesalahan dia, ataupun pihak Jabatan Perdana Menteri bahagian istiadat dan protokol ni tak siapkan laporan kepada pihak Jabatan Immigration akan kehadiran seorang pegawai kerajaan ataupun mereka yang nak gunakan bilik VIP ni yang akan terbang ke luar negara. Kerana maklumat dah ada dah. Ini kerja hari. Jadi kelemahan yang berlaku sekarang ni bukan melibatkan pegawai immigration itu saja, tetapi melibatkan orang yang menjaga bilik VIP. Jadi apa yang masalahnya, sebagai orang di bawah, tengking ni biasalah kan. Saya pernah kerja dengan pegawai kerajaan, kanan, lepas tu cashier, bukan saja tengking, fail tu pun dibalingkannya. Puas saya mengutip balik ya. Jadi ini biasalah, kita orang bawah, bukan kita bos. Tapi jangan pula apabila dia marah, kita marah pula orang yang di bawah kita. Ini berlakulah dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Jadi pada saya, dia bertambah kecoh lagi. Kononnya WhatsApp itu datang daripada ketua pengarah Jabatan Immigration Malaysia, yang viral itu. Patutnya ketua pengarah immigration ini tak perlulah nak menghantar WhatsApp yang bentuk macam itu. Hanya tulis ataupun WhatsApp pada KP, kata saya minta maaf bagi pihak pegawai saya akan siasat kenapa jadi begitu. Bukannya cara itu untuk nak mempertahankan pegawai, kan? Jadi kerana masalahnya sekarang, sampai sekarang ketua pengarah immigration sendiri tidak pernah mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa WhatsApp yang tolak itu dihantar oleh dia. Jadi ini satu masalah. Jadi pada saya tak ada apa-apa pun isu yang besar, hanya soal respect. Memang betul, saya pun dulu dilatih begitu. Apabila pegawai panggil kita berdiri di depan dia, selagi dia tak suruh duduk, kita senang diri. Tahu makna senang diri? Senang diri itu maknanya berdiri lurus, dan tangan lurus, tetapi tidak tahu di belakang atau berpeluk tubuh. Ini bukan saja dia senang diri, dia masuk tangan dia, tentulah terjuntal jaket dia tu kot. Ini memang lagak seorang yang pakai uniform.
berjaket dia, selalunya dia pakai jaket. Oh, dia punya tu dia tunjuk tangan kocek lah kerana nak menunjukkan pegawaian dia. Itu normal lah, ya. Jadi saya rasalah isu itu tidak perlu dibesarkan, dan yang masalah dia habis dengan KUPEC-nya menyerang, dengan MTUC-nya menyerang. Masalahnya sekarang ni ialah apabila Ketua Pengarah SPM buat kenyataan yang betul-betul melanggar general order, ya? Tak ada siapa pun nak buat kenyataan. KUPEC pun tak buat kenyataan, MTUC pun tak buat kenyataan, Kesatuan SPM buat kenyataan menyokong. Jadi ini agaknya yang satu perkara yang tidak baik lah. Sebagai seorang pekerjaan, saya pernah bekerja, saya senang dulu apabila asyik kena maki ya, kena marah ya, sehingga satu masa saya cakap dalam mesyuarat, tuan dibayar gaji ribu-ribu untuk kerja tuan untuk maki kami kat bawah ni, atau kami ni dibayar gaji untuk tuan maki. Itu ya saya punya soalan. Saya lepas tu 2-3 bulan kemudian saya minta lah berhenti. Kebetulan saya dapat kerja baru. Haji Cadar kata, mohon pencerahan skandal SCS Bank. Aziz, sebenarnya isu itu mudah. Saya tahu apa masalah dia. Penyelewengan satu masalah, kontrak satu masalah. Membuat satu kapal ni, dia macam buat rumah. Ada arkitek dia, ada lukisan dia, ada engineer dia. Jadi kadang-kala yang jadi masalah ialah persoalannya, dulu kau nak kapal perang jenis A, tiba datang seorang menteri dia nak tukar B. Soal yang bangkit, waktu nak serah bagi pada kontrak pada design A ni, kerajaan bayar ke tak bayar? Kalau kerajaan bayar, itu satu masalah. Yang dibayar itu apa? Macam juga kita nak buat rumah, buat masjid, buat bangunan, arkitek kena bayar. Kontrak tu kerja lain. Tetapi ini bangang-bangang dalam Boston tak nak jawab. Wahal saya tahu bahawa isu yang berlaku ini ialah kerana pembayaran yang tinggi terhadap reka bentuk kapal itu. Belum lagi ada kontraknya, reka bentuk dia. Sekejap nak macam ni, sekejap nak macam itu. Jadi pihak konsultan, arkitek yang membuat bot tu, dia minta bayaran. Dia dah buat paper, dah design. Sebab daripada benda yang kecil, wiringnya sampai ke peluru dia, meriam ukurannya, sudah direka. Jadi apa yang saya nak kata, masalah yang bayar 6 bilion itu bukannya kosong. Tetapi kerana Menteri Pertahanan tak jawab, Treasury pun tak jawab, Boston pun tak jawab, jadi isu lah pada rakyat. Rakyat ingat 6 bilion itu hilang ya, begitu saja. Tidak. Saudara Yesi, Ranjit Singh jawab soal. Salam Datuk, apa pandangan tentang kenyataan PN untuk tarik sokongan pada Perdana Menteri? Alhamdulillah. Apa sebab saya kata Alhamdulillah? Kerana inilah langkah yang baik untuk Ismail Sabri membubarkan Dewan Rakyat, bukan kerana arahan Mat Ponorogo atau kehendak UMNO. Jadi dia atas kehendak ataupun atas perbuatan Perikatan Nasional, parti komponen dalam kerajaan sekarang. Kalau dia tarik sokongan, maka kerajaan akan hilang majoriti dan bukannya berpindah kepada parti lain untuk nak jadi perintah. Tak ada lagi dah. Ke bawah duli tuanku dah serik dah ni. Yang Tan Agong sendiri dah serik benda ni. Jadi kalaulah Perikatan nak tarik diri, saya rasa itu langkah yang bijak untuk melepaskan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai orang yang dilihat tidak mempunyai kuasa apa-apa, hanya seorang presiden. Apabila didesak oleh UMNO, maka dia nak membubarkan. Tapi dengan cara yang PN lakukan, maka Ismail Sabri keluar daripada andaian ini. Jadi kalau Perikatan Nasional nak keluar daripada ini menyebabkan kerajaan tak cukup, saya rasa tak ada pemasalah. Isunya ialah untuk nak lantik seorang timbalan Perdana Menteri.
hal perundingan, perbincangan dengan Perdana Menteri belum lagi selesai. Apa lagi Perikatan Nasional tak? Iaitu ada 2 Menteri Kanan dia. Satu Azmin, satu tu Menteri Pendidikan. Satu Sabah, satu UMNO. Jadi dah 2 dah Menteri Kanan dia. Yang selalu rider kiri kanan ni. Jadi apa yang masalah? Jadi kalau nak pergi ke Perdana Menteri, nanti dia kata, oh dulu saya ada Menteri Kanan 2. Sekarang ni dalam timbalan Perdana Menteri daripada PBBM, kami juga nak Menteri Kanan lagi 1. Kalau begitu cara dia, itu bukanlah satu perundingan. Jadi pada saya adalah Ranjit Singh, bahawa apa yang kita tahu sekarang hanya sumber dalam mesyuarat, tapi mereka juga belah bagi. Kalau mereka bubarkan Dewan Rakyat sekarang, sebelum bajet dikeluarkan, dan jika 2 lembaga hitam dalam UMNO buat akuan tidak akan bertanding lagi, UMNO akan menanglah dengan mudah. Ken Shiro, saya dah jawab dah cakap masalah Zaprul ni banyak kali. Tadi pun dalam Dialektika pun saya cakap, Zaprul ni dia hebatlah dalam kewangan, jadi CEO CIMB dan sebagainya, dan sekarang jadi Menteri Kewangan. Budak-budak sekeliling dia tak apa cerdik. Kalau saya jadi advisor dia, diam dulu, lobby di bahagian mana nak bertanding, berbaik dulu dengan ketua bahagian, barulah nanti ketua bahagian yang buat kenyataan. Zaprul ni samalah dengan yang selalu UMNO gunakan, payung terjun, paracut. Tengku Zaprul kalau bertanding di Selangor, dipanggil payung terjun dah, tak payah berjuang di akar rumbi jadi menteri. Lepas tu boleh bertanding. Kemudian kata Presiden Parti Mat Ponorogo, dia datang bawa gula-gula. Yang saya katakan ada UMNO ni semut ke? Bawa gula. Inilah mentaliti pemimpin UMNO. Daripada presiden dia, oh kalau dia perlu bertanding, dapat gula. Mak bapak dia punya duit kerajaan ke? Jadi kalau dia perlu ni macam apa dipanggil tu, orang kaya tu, apa tu, yang saudara gula tu, macam orang kaya Cina yang lain tu ada 3-4 bilion, lainlah. Ini dia sendiri nak belanjakan wang kerajaan untuk politik dia. Jadi inilah dia UMNO yang pihak pembangkang akan gunakan. Tengku Zaprul kalau disahkan oleh Presiden Parti, bawa gula, maknanya menggunakanlah. Dan yang dapat untung siapa? Tentulah pelobby politik projek di Selangor minta tender ini, yang Muhammad saya masuk tender ini. Jadi Tengku Zaprul takkan nak kata saya tak boleh tolong you, kan? Mampulah Tengku Zaprul, tak dapat bertanding lah di Selangor. Ini yang saya nak kata, tuan-tuan Ken Shiro. Nak kata menang 2/3, nak menang yang ada sekarang pun napas susah.